Kita ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Antara fokus berita hari ini, program Citra-Warna Keluarga Malaysia 2022 di tebingan Sungai Kuching bermula. Perinciannya bersama Buma Wain. Silakan Buma. Baik Sahi, terima kasih. Program Citra-Warna Keluarga Malaysia 2022 anjuran Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK dengan kerjasama Kerajaan Sarawak di tebingan Sungai Kuching bermula hari ini dengan pelbagai pengisian dan aktiviti yang menarik. Menurut Setiausaha Bahagian Pengurusan Acara MOTEK, Razi Omar, program selama 4 hari yang berakhir pada 27 Februari ini merupakan inisiatif kerajaan dalam mendekatkan masyarakat dengan aktiviti seni budaya sekaligus mempromosi Bandaraya Kuching sebagai bandaraya kreatif gastronomi di peringkat Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO di bawah kategori gastronomi bandar kraft dunia. Jelasnya Sarawak dipilih menjadi tuan rumah untuk program Citra-Warna kali ini adalah kerana keunikan kepelbagaian seni budaya dan warisan masyarakatnya sekaligus menjadi contoh terbaik kepada semangat perpaduan yang utuh dalam Malaysia. Tambahnya lagi, antara aktiviti sepanjang program berkenaan berlangsung adalah Festival Gendang Sarawak, Peragaan Busana Kraft Tekstil, Festival Kraft Sarawak dan konsert sape. Kalau saya nak sebut satu persatu pengisian itu memang banyak. Memang banyak. Kalau tidak salah saya lebih kurang dalam 18 program. Tapi suka saya sebutlah yang paling menarik saya fikir kita ada persembahan konsert sape pada malam 27 nanti, konsert sape yang mana ini kita akan cipta satu rekod Malaysia Book Record yang mana terdiri daripada pemain sape seramai 250 orang. Selain itu, ujarnya hari kemuncak pada 26 Februari ini yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Sri Ragat Kurdi Taib bersama Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob serta Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dijangka akan menghadiri Majlis Pelancaran Citra-Warna Keluarga Malaysia. Bercakap kepada pemberita RTM hari ini, Razi memberitahu prosedur operasi standard SOP bagi pencegahan penularan wabak COVID-19 akan terus dikuatkuasakan dan berharap semua pengunjung sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Peruntukan berjumlah RM1 juta bagi pembinaan Stadium Bola Keranjang Baharu Bintangor Fasa 2 telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri melalui Projek Transformasi Luar Bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Meradong. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Dato' Ding Kuang Hing, dengan adanya peruntukan RTP tersebut, stadium berkenaan akan dapat disiapkan. Datuk Ding berharap stadium itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan penganjuran pelbagai kegiatan seperti sukan bola keranjang dan program-program lain pada masa akan datang. Beliau menambah RTP akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut jumlah dana yang diluluskan oleh kerajaan negeri setiap tahun. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas upacara ringkas penyerahan tapak RTP Dun Meradong untuk Stadium Bola Keranjang Bintangor. Datuk Ding turut menyatakan komitmennya bahawa projek RTP akan terus disalurkan di kawasan Dun Meradong dengan sokongan kerajaan negeri di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jawatankuasa Pusat Sehenti OSC bagi menangani isu dadah dan substans MIDS menggariskan beberapa perancangan strategik bagi memantapkan keberkesanan dan impak pelan tindakan MIDS tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini termasuk melaksanakan pelan tindakan bersepadu kesejahteraan komuniti terjebak substans mulai 1 Mac depan. Pelan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan bersepadu dan kolaborasi dalam kalangan ahli-ahli OSC MIDS di semua peringkat. Selain itu, beliau memberitahu Biro MIDS kawasan Penghulu juga akan ditubuhkan di semua OSC MIDS daerah. Jelasnya penubuhan Biro MIDS di peringkat akar umbi merupakan langkah untuk memastikan kelestarian bagi menangani isu dadah dan substans dalam komuniti. Setakat ini terdapat 6 buah biro telah ditubuhkan iaitu di Betong, Miri, Dalat, Kapit, Bau dan Sri Aman.
Datuk Seri Fatimah menambah kapasiti ahli-ahli OAC MIDS akan ditingkatkan dengan kecekapan pencegahan, rawatan dan pemulihan penagihan. Usaha berkenaan direalisasi melalui latihan yang dijalankan oleh rakan strategik Badan Bukan Kerajaan yang ditauliahkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai jenayah dan dadah serta International Society of Substance Use Professionals. Beliau yang juga pengerusi OAC MIDS Sarawak berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bulanan jawatan kuasa berkenaan di Kuching. Individu yang layak dan belum mendapatkan dos penggalak disaran untuk hadir ke klinik kesihatan bagi melengkapkan dos vaksin masing-masing selain mengelak daripada kehilangan status lengkap vaksinasi. Pegawai Kesihatan Bahagian Serikir Dr. Emmanuel Joseph Fong Sung berkata, mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas atau penerima dos pertama dan kedua vaksin jenis Sinovac berusia 18 tahun dan ke atas perlu mendapatkan dos penggalak bagi memastikan status vaksinasi mereka kekal lengkap. Jelasnya di bahagian Serikir, seramai 24,000 orang yang layak untuk mendapatkan dos penggalak namun masih belum hadir ke fasiliti kesihatan untuk mendapatkan vaksinasi lengkap mereka. Seperti yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan, mulai 1 Mac, mereka yang tidak mendapatkan dos penggalak tersebut, seperti yang saya nyatakan tadi, mereka akan hilang status lengkap vaksinasi. Dengan itu, kalau status vaksinasi mereka tidak lengkap, implikasi termasuk mereka terhad dari segi pergerakan. Bagi orang dewasa yang berumur 18 tahun dan ke atas, mereka digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak sebagai langkah perlindungan diri, khususnya apabila berdepan dengan varian seperti Omicron. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM semasa meninjau proses pemberian vaksin PIC Kits di Serikir. Tambah Dr. Emmanuel, dengan mendapatkan dos penggalak ini yang mampu menghindari seseorang individu menerima risiko jangkitan wabak yang lebih serius selain memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 untuk tempoh jangka masa panjang. Untuk sebarang pertanyaan dan janji temu boleh menghubungi talian hotline vaksin COVID-19 Serikir di 019 834 1079. Saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma.